Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus Rashidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 24 Februari. Seramai 118 orang penerima dikurniakan pingat dan darjah-darjah kebesaran negeri Sarawak oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud di Dewan Besar Astana Negeri Putrajaya semalam. Istiadat dimulakan dengan pengurniaan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Pegawai Bintang Sarawak PBS kepada Pandan Tai, Elias Alfred Padan Tai dan David Yeo Ang Lim. Istiadat kemudiannya diteruskan dengan pengurniaan darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Pegawai Bintang Kenyalang PBK kepada 7 orang penerima. Sementara itu, penerima pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan bakti PPB adalah seramai 11 orang. Antaranya ialah Superintenden Aidil Bol Hassan, Superintenden Abang Zainal Abidin Abang Ahmad dan ACP Ahmad Abang. Darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Ahli Bintang Sarawak ABS dikurniakan kepada 21 orang penerima, manakala darjah Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, Ahli Bintang Kenyalang ABK dikurniakan kepada 10 orang penerima. Pingat pentadbiran awam, pingat perkhidmatan terpuji PPT pula menyaksikan 28 orang penerima dan darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Bentara Bintang Sarawak BBS seramai 39 orang penerima. Seramai 170 penyawat awam dari pelbagai agensi kerajaan menerima pingat perkhidmatan setia pada majlis yang berlangsung di Bintulu. Majlis yang disempurnakan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg itu melibatkan penerima daripada 10 jabatan serta agensi kerajaan negeri. Mengetuai senarai adalah penerima dari Pejabat Residen dan Daerah Bahagian Bintulu. Seramai 13 daripada penerima merupakan yang telah berkhidmat melebihi 35 tahun. Ini termasuk Bernadette Angie Elin dari Jabatan Pendidikan yang telah berkhidmat selama 40 tahun. Pemberian pingat perkhidmatan setia kepada penjawat awam bertaraf tetap adalah sebagai penghargaan dan pengiktirafan ke atas dedikasi dan taat setia mereka dalam perkhidmatan. Yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud menerima kunjungan hormat daripada Konsulat Jeneral Republik Indonesia ke Sarawak yang baru, Sigit Wijaksono di kediamannya di Demak Jaya, Kuching semalam. Kunjungan tersebut bagi memperkenalkan diri kepada Tun Pehin Sri Taib selepas dilantik sebagai Konsulat Jeneral pada 14 Februari lalu. Mengetuai senarai adalah penerima dari Pejabat Residen dan Daerah Bahagian Bintulu. Seramai 13 daripada penerima merupakan yang telah berkhidmat melebihi 35 tahun. Ini termasuk Bernadette Angie Elin dari Jabatan Pendidikan yang telah berkhidmat selama 40 tahun. Pemberian pingat perkhidmatan setia kepada penjawat awam bertaraf tetap adalah sebagai penghargaan dan pengiktirafan ke atas dedikasi dan taat setia mereka dalam perkhidmatan. Jadikan amalan berikut sebagai norma dan kebiasaan baru dalam kita mendepani COVID-19. Amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pensanitasi tangan. Pakai penutup separuh muka bila perlu keluar dari rumah. Sentiasa jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu lain ketika berada di kawasan tumpuan awam. Jangan bersalaman dan bersentuhan dengan orang lain. Dan seboleh-bolehnya, elak menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang belum disanitasi. Amalan ini penting dalam kita menjalani kehidupan seharian agar rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Sarawak akan menubuhkan pihak berkuasa pelancongan tasik atau Tourism Lake Authority dalam tempoh 5 tahun sebagai satu langkah untuk mengawal selia pembangunan tasik di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg memberitahu pendekatan kerajaan negeri terhadap sumber air seperti empangan akan memberi manfaat, contohnya tasik buatan yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancongan.
Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata terdapat 3 sumber tenaga daripada empangan iaitu hidro, ladang solar dan hidrogen. Beliau menambah menerusi sumber tersebut, ia akan memanfaatkan pembangunan sektor perkhidmatan negeri sekaligus berupaya merealisasikan hasrat Sarawak untuk memiliki syarikat penerbangan sendiri. Selain itu ujarnya, dengan adanya perhubungan udara yang baik, ia akan memberi impak besar terhadap ekonomi negeri. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Kecemerlangan Industri Ketua Menteri 2021 di Kuching. Jelas Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari lagi menyedari akan kepentingan aspek mengurus tadbir ekonomi. Apabila perubahan iklim menjadi isu sejagat, beliau telah menubuhkan satu kementerian baharu iaitu Kementerian Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar. Sehubungan itu, Sarawak ingin mengambil bahagian dalam perkara berkaitan isu berkenaan terutama dalam soal mengurus pelepasan karbon dan mempunyai persekitaran yang selamat serta bersih ke arah ekonomi hijau. Penerbangan pertama dari Singapura ke Miri menggunakan kapal terbang Scoot A320 selamat mendarat di lapangan terbang Miri petang semalam. Dia kini mampu melonjakkan sektor pelancongan dan pelaburan di utara Sarawak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lim Kim Shin berkata ini sekaligus membantu Miri berkembang dalam pelbagai industri antaranya sektor minyak dan gas serta pertanian. From Singapore, and we hope that this will be a good beginning and there will be more airlines, foreign airlines flying to Miri in the future. It will be a boost to Miri's tourism industry, business and investment. Beliau memberitahu pemberita selepas ketibaan penerbangan pesawat tersebut di lapangan terbang Miri. Datuk Seri Lee menambah operasi penerbangan dari Singapura ke Miri 2 kali seminggu, manakala penerbangan Singapura ke Kuching pula sebanyak 3 kali seminggu. Untuk rekod, pelancong yang menggunakan lapangan terbang Miri meningkat pada Januari lalu iaitu 120,078 orang berbanding Januari tahun lepas iaitu 39,241 orang. Bangunan Sultan Iskandar bakal menggunakan aplikasi e-aduan untuk meningkatkan kecekapan penyelenggaraan. Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Amir Omar memberitahu aplikasi tersebut akan memudahkan pemantauan bangunan persekutuan yang dilakukan oleh pihak kontraktor dilantik iaitu Amangwira Sendirian Berhad. Dato' Amir berkata dengan penyelenggaraan yang cekap, ia diyakini dapat memberi persekitaran yang baik sekaligus meningkatkan produktiviti kaki tangan yang berkhidmat di bangunan guna sama persekutuan tersebut. Dalam masa sama, beliau berharap kepantasan tindakan dibuat selepas aduan perlu dijadikan petunjuk prestasi utama KPI untuk melihat kejayaan aplikasi ini berbanding kaedah aduan konvensional. Beliau berucap demikian pada pelancaran pelaksanaan aplikasi mobile e-aduan di bangunan Sultan Iskandar di Kuching. E-aduan merupakan satu model maklum balas pelanggan yang dibangunkan bagi membolehkan pelanggan atau pengguna menyalurkan aduan menerusi telefon pintar. Ia menyediakan saluran aduan baharu di samping saluran konvensional sedia ada, sama ada melalui panggilan telefon, komunikasi verbal selaras dengan perkembangan dan kehendak semasa perkhidmatan pelanggan dan industri 4.0. Jawatankuasa Pasukan Petugas Pelancongan DTTG bahagian Limbang akan terus merancang pelbagai aktiviti pelancongan di bahagian itu. Menurut pengerusi DTTG bahagian Limbang, Sebi Abang, bagi bahagian Limbang tahun ini sebanyak 12 aktiviti pelancongan telah disenaraikan dalam kalender pelancongan peringkat negeri Sarawak. Sebanyak 12 event pelancong melibatkan pelancongan melibatkan dua buah daerah iaitu daerah Limbang dan daerah Lawas. Dan penganjuran program pelancongan ini telah diselaraskan menerusi mesyuarat DTTG yang baru kita mengadakan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mesyuarat DTTG di Lawas. Tambah beliau lagi, pihaknya akan terus merancangkan aktiviti pelancongan di bahagian Limbang amnya agar dapat memulihkan semula ekonomi penduduk setempat. Hanya 9 kes jangkitan COVID-19 bergejala daripada 424 kes yang direkodkan di Sarawak semalam.
Menurut kenyataan media Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, daripada jumlah itu 2 kes kritikal melibatkan jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. 415 kes lain merekodkan jangkitan pada kategori 1 dan 2. Dalam pada itu, Kuching terus merekodkan kes jangkitan tertinggi semalam dengan 142 kes, diikuti Sibu 90 kes, Miri 72, Kapit 25 dan Bintulu 24 kes. JPBN dalam pada itu turut mendedahkan tiada kes kematian dan tiada kluster baru dilaporkan semalam. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak (MySET) akan melancarkan program Sarawak Aktif secara serentak di seluruh negeri pada 5 Mac depan. Ia merupakan usaha menyemarak budaya perpaduan dalam kalangan keluarga Malaysia menerusi gaya hidup yang aktif. Bercakap pada sidang media di Kuching, Menteri MySET Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu program yang julung kali diadakan itu merupakan inisiatif kerajaan dalam membudayakan sukan demi kesejahteraan keluarga Malaysia di setiap peringkat umur. Jelasnya program tersebut merangkumi 4 komponen aktiviti iaitu sukan kecergasan, sukan rekreasi, sukan lasak dan sukan tradisi, dan setiap aktiviti memberi fokus terhadap meningkatkan penglibatan berdasarkan kepelbagaian serta minat sukan dalam kalangan masyarakat. Antara sukan yang akan dilaksana pada hari tersebut ialah senam robik, futsal, sepak raga bulatan, sukan elektronik, lumba perahu, gusti lengan dan sukan ekstrim. Tambah beliau, seramai 1,000 peserta dijangka terlibat dalam majlis pelancaran program tersebut di daerah Gedong, manakala lebih 500 orang peserta pula akan menyertai program itu di peringkat bahagian. Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharidun Openg juga dijangka menyempurnakan majlis pelancaran Sarawak Aktif di daerah Gedong nanti. Sekian berita pagi Sarawak edisi Khamis 24 Februari. Keluarga Malaysia, dos pengalak juga meningkatkan daya tahan bagi melindungi diri anda daripada jangkitan varian yang membimbangkan. Dapatkan dos pengalak anda. Assalamualaikum dan jumpa lagi.